Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan keizinannya kita dapat sama-sama pada pagi ini dalam kuliah subuh kita setelah kita selesai solat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan? Alhamdulillah. Semoga sihat dan dapat melunaskan tanggungjawab amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada demam-demam sikit-sikit, batuk-batuk sikit, biasalah tu, makan ubat. Yang penting kita masih dapat hadir untuk solat berjamaah. Alhamdulillah. Saya sendiri pun hari ini sebenarnya ada batuk-batuk sikit. Jadi saya minta maaf lah kalau penyampaian saya hari ini tak sampai, bimbang juga kan. Harap-harap sampai insyaAllah. Kita sambung balik kuliah kita bulan lepas, di mana bulan lepas kita dah tengok 9 hari bulan 9 surah Ar-Rawdah. Berbagai masalah berkaitan dengan kematian dan jenazah, sampai kepada muka surat 215 daripada buku Perjalanan Rabbani Dr. Musa Fatullah Harun. Okay. Kita masuk pada menghadapi orang mati. Itu dia. Ya. Jadi kita banyak sangatlah pengalaman berhadapan dengan situasi ini. Maknanya berhadapan dengan orang mati. Kadang-kadang mereka dekat dengan kita, seperti ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, saudara mara kita. Kadang-kadang mungkin jauh dari segi nasab keturunan dengan kita, tapi dari segi hubungan persaudaraan, hubungan hati itu rapat dengan kita. Yang mana bila mereka meninggalkan kita, kita akan merasa sedih. Ya, sedih bagaimanapun, kita perlu mengurus kematian itu mengikut adab cara bagaimana yang diperjelaskan oleh syariat. Hebatnya syariat kita ni, mati pun ada cara dia. Menjadi fardu kifayah kepada yang masih hidup untuk menunaikan tanggungjawab, menguruskan kematian ataupun menguruskan jenazah tadi.
Bagaimana pula bila kita pula yang mati? Tak satu fikir panjang lah, yang tu serah kat mereka lah. Tak payahlah kita nak fikir sangat. Macam mana kita nanti? Mereka nak tanam dekat mana kita nanti? Semua tu dalam ilmu Allah. Kita tak tahu di mana kita mati, kita tak tahu. Kalau di mana kita mati pun kita tak tahu, maka lebih-lebih lagi bila masa kita mati pun kita tak tahu. Ya. Namun kematian itu sentiasa berada di sekitar kita. Cuma kita tunggu giliran kita saja, belum lagi. Giliran orang lain sudah. Cuba tengok kiri kanan kita, kawan-kawan yang biasa dengan kita, mereka sudah tiada. Mereka telah pergi lebih dahulu. Okey, muslimin muslimat adik kasih sekalian. Hari itu kita tengok sikit tentang bagaimana berhadapan dengan orang yang nazar. Ini kita refresh balik, takut lupa. Jadi Rasulullah SAW ajar kita bagaimana caranya. Antaranya yang kita dah tengok hadis Nabi SAW pada bulan lepas. Nabi kata, laqinu mautakum, la ilaha illallah. Ajarkan. Maksud ajarkan ini ialah dengan memperdengarkan kepada orang yang akan mati. Tak mati lagi. Akan mati maknanya tak lama lagi mati dah tu. La ilaha illallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Daud dan Ahmad meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi sesiapa yang akhir ucapannya itu apa dia? Kalamnya apa dia? La ilaha illallah, maka pasti masuk syurga. Jadi ada kerja berat jugalah kita sebagai ahli waris nak mengajar orang yang sedang nazar tadi. Sebab itulah terutama sekali anak-anak kita lah, bagi tahu dekat dia macam mana besok bila abah sakit besok. Kalau dia tak tahu, siapa nak bersama dengan kita, nak mengajar kita? Pada waktu lidah kita nak mengucapkan apa-apa pun sukar, kelu lidah. Jadi kita perlu kepada orang tolong kita. Dan sudah tentulah orang yang akan tolong kita ni orang yang mesra dengan kita semasa kita hidup hari itu. Dia itulah ahli keluarga kita. Jadi tuan-tuan, benda ni kadang-kadang susah bukan sebab apa, sebab kita takut. Tapi takut macam mana pun kita kena buat juga. Bila kita dah berusia ni, di antara yang kita nak kena ajar anak kita, kalau boleh, saya cuba praktikkanlah. Kalau boleh, sekali-sekala kita solat berjamaah dengan anak kita di rumah, kita buat tazkirah. Apa dia tazkirah kita? Pengurusan jenazah. Supaya tak lama lagi, kalau abah yang meninggal, ini dia pengurusan jenazah. Sekurang-kurangnya solat untuk ayah kita. Anak-anak, solat jenazah tu ada 4 takbir, bukan
dapat rakaat yang senang sangat. Rakaat pertama baca apa? Rakaat kedua esok kita ulang lagi, kita menerah lagi. Ya. Sehingga kan anak kita, kalaupun dia tak boleh nak buat tahlil sebab panjang tahlil tu, doa tahlil tu panjang, jadi sekurang-kurangnya dia boleh untuk mengimamkan solat jenazah kita, dengan syarat kita train dia. Tapi kita nak train dia pun takut nanti orang rumah kita kata, ya bang, buang tabiat ya dah bapa ni. Seriau juga kan, seriau juga. Saya adalah 3-4 tahun lepas, mungkin lebih lah, saya buat kat rumah saya dengan anak-anak saya. Duk seriau juga, tapi tak mati pun okey lah tu kan. Saya kemas tak mati pun, rasa-rasa macam kita sendiri pun mari juga, aku ni apa kehernya ni, duk mengajar anak macam mana nak uruskan jenazah kita ni. Dia mari juga rasa cuak tu, jangan-jangan dia di tanda-tanda dia dah lah, ingat 5-6 tahun, 4-5 tahun gitulah, okey lah. Boleh lah ni, InsyaAllah. Kalau mati lagi best. Oi bapak dia dah ada rasa tu. Kan orang kita kan, dia dah rasa dia nak mati tu, dia mengajar anak-anak dia bagaimana nak uruskan jenazah. Dia nak rasa ke tak rasa ke, kepastian dalam hidup kita mesti berlaku. Kematian itu akan berlaku dalam rumah tangga kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita dah lihat juga, saya dah jelaskan pada bulan lepas, apabila jenazah pula, apabila orang yang nazak tadi, bakal jenazah tu, dia mengucapkan kalimah syahadah tadi, kalimah yang paling terbaik, kalimah tayyibah, maka lepas tu kita jangan ajak sembang lagi, cukup. Moga-moga itulah kalimah yang terakhir sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Taklah kita nak mengajar susah, 2-3 hari dah mengajar tak ikut-ikut, tiba-tiba hari ni alhamdulillah, ya, lidah ada yang selama ni tak boleh nak sebut tu, kerana otot tengkorak dia apa semua ni dah jadi macam stroke itu, macam lumpuh itu, tak boleh nak bercakap. Tiba-tiba hari ni dia bercakap. Lepas tu jangan lagi kita nak ganggu dia, jangan lagi kita nak mengimbau kenangan lama, nak suruh dia bercakap dengan cara bawa mai orang-orang tertentu, ya, abang dia, adik dia, mari dekat-dekat, ajak sembang, jangan. Jadi maklum waris kepada yang sedang nazak itu, dia kena faham situasi itu. Orang berkenaan setengah jam tadi dia dah mengucapkan kalimah taibah, jangan kita ganggu dia. Dia pun nak kena ajar juga anak kita, kalau tidak dia tak erti. Ya, okey. La yamutunna ahadukum, ni kita baca hadis ni, illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jadi bila kita temankan orang yang nazak, orang yang sakit ni, kadang-kadang ya, dia berputus asa daripada rahmat Allah. Dia berputus asa, dia ada rasa kecewa, ataupun dia ada rasa ada sesuatu yang dia tak lepas. Kalau dia pejam mata ni, Allah, ada lagi lah yang tak lepas. Umpamanya anak bongsu yang OKU tu, siapa nak jaga? Dia mari tu, dia mari, dia mari. Maka kita kena kuatkan jiwa dia, kuatkan semangat dia, supaya dia
meninggal nanti dalam keadaan tidak berputus harap dengan rahmat Allah Subhanahu. Jadi kita kuatkan semangatnya. InsyaAllah kami akan jaga, Allah akan jaga. Jadi bila kita sebut begitu akan mengembalikan dia punya. Kenapa? Sebab Nabi berpesan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zan. Janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan yuhsinu billahi zan, ada sangka baik, husnul zan, husnul thiqah, maknanya ada pengharapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini terdapat dalam kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Inna Allah azza wa jalla qala ana 'inda zanni 'abdi bi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada hadis kursi lah, ya, aku mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Maknanya Allah Taala bagaimana yang kita zon, kita sangka, bagaimana yang ada dalam. Kalaulah ada perasaan, orang kata apa, hilangnya kebergantungan kepada Allah Ta'ala kerana kerisauan yang banyak tadi, macam manalah yang nak ditinggalkan, siapalah yang nak jaga, apa semua segalanya, sehingga hilang apa kita katakan kebergantungannya kepada rahmat, kasih sayang, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bimbang ia memberi cacat celah kepada akhir hayat orang yang sedang nazak tadi. Kemudian kita juga dah tengok begitu orang yang sedang junub. Kita sampai terakhir kat situlah itu. Dimakruhkan menghadiri orang yang sedang nazak. Saya dah jelaskan tentang perbahasan ulama dalam hal ini. Kita dah selesai itu. Kemudian kita masuk pada tajuk kita hari ini, melawat dan menghadapi orang yang mati. Kebaikan kepada kuda tuan. Okey, setiap manusia yakin bahawa ia akan mati. Tiada siapa yang meragukan perkara tersebut, tetapi sayangnya tidak setiap manusia mempersiapkan diri untuk itu. Sebab itulah maka Rasulullah SAW mengingatkan kita akan perkara tersebut supaya kita jangan sampai dikejutkan olehnya dan sentiasa dalam keadaan siap sedia menghadapinya dengan cara bertaubat daripada setiap kesalahan atau dosa yang kita lakukan dan membersihkan diri daripada segala bentuk kezaliman dan kemaksiatan. Okey. Jadi kita tak tahu bila kita nak mati. Yang mati sekarang ni ialah orang lain, dan seperti mana kita ziarah orang lain, seperti mana kita usung dia masuk dalam van jenazah, maka van jenazah tadi akan bawa dia ke perkuburan. Begitulah keadaan dia akan berlaku kepada kita. Maka jangan sampai kita lupa. Jadi di antara yang kita kena buat sekarang ni ialah sentiasa bertaubat, dia kata. Bertaubat kepada setiap kesalahan atau dosa yang dilakukan. Macam mana nak bertaubat? Istighfar, banyakkan istighfar. Kita ni kena bersiap sedia dah. Sekurang-kurangnya 100 kali. Itu kita punya rutin. Istighfar kita tu
Kalau tak istighfar, sarapan sat lagi tak selesa, makan tengah hari sat lagi tak sedap, tidur tak lena. Jadi kita jadikan itu kita punya wirid, kita punya zikir harian kita. Macam yang saya pernah sebut begitu, istighfar, kemudian kita bertasbih, kemudian kita berselawat sekurang-kurangnya. Jadikan, saya sebut itu, jadikan ini adalah amalan keluarga kita. Ini lepas subuh ni WhatsApp kepada anak menantu kita, sudahkah selesai zikir keluarga kita? Pertama, salawat 3 kali, baca Fatihah untuk kedua ibu bapa, hadiah pada kedua ibu bapa. Yang keduanya istighfar 100 kali. Yang ketiganya tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ataupun subhanallahil azim wa bihamdihi. Yang ketiganya selawat. Yang ini jangan tinggal. Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak fadilatnya. Ya, jadi kita ambil yang fadilat banyak, di samping kita teruskan zikir-zikir kita yang mudah menjadi kebiasaan itu. Ya, okey. Kalau kita rujuk satu lagi buku yang juga ditulis oleh pengarang yang sama, Dr. Musa Fathullah Harun, panduan bagi orang yang bertaubat. Ini untuk kita lah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata, jika seseorang yang bertaubat melakukan sesuatu perbuatan dosa, sama ada dilakukan dengan sengaja kerana dorongan syahwat atau dilakukan tanpa disengajakan, maka wajib baginya segera bertaubat, menyesali perbuatan tersebut dan berusaha menghapuskannya dengan melakukan kebaikan. Oh, di samping kita bertaubat, bagaimana cara kita nak hapuskan dosa-dosa tadi, nak cuci, minta Allah Ta'ala delete dosa-dosa kita tadi, ialah dengan melakukan kebaikan. Kenapa? Atbi'i sayyi'ah, iringilah kejahatan itu dengan perkara-perkara yang baik, maka dengan sendirinya dosa akan terpadam. Jadi kalau banyak dosa, kena banyak lagi melakukan amal soleh. Kalau anak cucu tanya, jangan jawab hak kita belajar ini. Nanti dia ingat kita semayang, kita keluarkan zakat, apa semua, kita baca Quran, tu banyak dosa, dia kata. Jadi untuk diri kita lah yang mari mengaji hari ni, belajar hari ni. Oh, aku ni banyak dosa, hari ni kena sedekah. Sebab dalam hadis ada mengatakan sedekah itu mengelakkan kemurkaan Allah, menghapuskan dosa-dosa. Oh, kena solat taubat 2 rakaat. Sebab dalam hadis kata solat itu boleh menghapuskan dosa. Oh, kena puasa. Kenapa? Puasa itu boleh menghapuskan dosa. Dan banyak lagi lah amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Okey, hari itu saya dah bawa satu hadis, yakni doa Nabi SAW ketika mana Nabi hampir wafat. Sampai dah nak wafat pun Nabi ngajar lagi kita. Ya, seorang manusia maksum, tidak ada dosa, tak payahlah doa ni semua. Tapi Nabi doakan itu, doa tu, apa yang Nabi sebut itu untuk diri dia sendiri, dan dalam masa yang sama sebagai tauladan yang praktikal kepada ummah dia. Apa doa Nabi? Ikut saya. Yang mana satu ustaz? Ikut dulu baru ingat. Kita dah baca itu. Allahumma ghafirli. Macam penuh tu kan? Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Kan? Benar lah kan?
Okey, sekali lagi. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Apa maknanya? Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Warhamni, sayangilah, kasihanilah aku ya Allah. Ya. Dan tempatkan aku birrafiqil a'la, supaya nanti kita bersama-sama dengan golongan yang disebut sebagai ar-rafiqil a'la. Mana dia? Ada dalam Al-Quran. Wa may yuti'illaha war rasul, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim, maka mereka ini akan diberi nikmat. Nikmat apa? Sudah tentulah nikmat syurga, kemenangan di akhirat. Dan mereka akan bersama dengan minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, wa hasuna ulaika rafiqa, ar-rafiqil a'la anidya, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ya, mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, dan mereka ini bersama-sama dengan para nabi, para syuhada, orang-orang saleh. Mereka inilah ar-rafiqil a'la. Jadi kalau orang tanya kita, esok nak duduk dengan siapa? Ar-rafiqil a'la, ya, yang disebut dalam Al-Quran. Dalam masa yang sama, kita pakai berdoa. Tulis, lekatkan di mana? Peti sejuk. Dan Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Itu yang diajar oleh Nabi. Maknanya doa yang maksur, doa yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maaf tuan-tuan, minum air sikit. Ini tekak di kering ni. Tuan-tuan bawa lah air, boleh pakai minum. Bawa sekali dengan kuaci ke kan, hilang alamat tu. Aksiru zikra hazimil lazat, Nabi kata. Ya, ini terdapat dalam Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad. Perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yakni kematian. Apa maknanya? Kita kena ingat perkara yang boleh menutup kenikmatan hidup di dunia ni, iaitulah kematian. Di atas muka bumi ni banyaklah nikmat yang kita kecapi kan. Apa dia? Rian musangking, tempoyak apa musangking, gulai patin, macam-macam. Hak tu saja yang kita duk ingat, yang menjadi ajadah penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita pergi Temerloh cari ikan patin, boleh kalau lepak makan tu, dia boleh ride pergi ke Temerloh. Hebat kawan-kawan kita. Sekali-sekala kita pakai ingat perkara yang boleh menutup nikmat hidup tadi, iaitulah kematian. Bila kita ingat kematian, apa jadi? Aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyakkan mengingati pemutus kelazatan, yakni kematian. Sesungguhnya tidaklah seseorang
mengingatinya dalam kesempitan hidup, melainkan ia melapangkannya ke atasnya, dan tidak pula mengingatinya dalam kelapangan, melainkan ia menyempitkannya. Sebagian ulama mengatakan bahawa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian hukumnya adalah wajib, terutama bagi orang yang sedang sakit, dan sebahagian lain mengatakan sunat. Okey. Dalam rangka mengingatkan manusia kepada kematian ini, antara lain mereka disunatkan melawat orang mati atau orang yang sedang sakit, yang sedang nazak. Salah satu cara nak hidupkan hati kita ni. Hati kita ni kalau mati, tuan-tuan, payah. Ziarah kematian boleh menghidupkan hati kita. Tapi kalau hati mati ni, tuan-tuan, dia terlupa kepada kematian. Dia duk ingat dunia semata-mata. Jadi cubalah untuk ingat kepada kematian. Antara caranya sunat melawat orang mati ataupun orang sakit. Apakah perkara yang perlu dibuat oleh orang yang menyaksikan kematian? Itu dia. Saya ni sepatutnya ni mengajar anak-anak muda ni kan. Lepas dapat mati. Dia duk mengajar hak dah erti dah. Tapi tak apalah, bawa ilmu ni balik kepada anak-anak kita. Bagi orang yang menyaksikan kematian seseorang, maka perkara yang mesti dilakukan ialah pertama, memejamkan matanya. Orang yang mati, mata dia terbelalak. Pasal apa? Nabi beritahu. Kadang-kadang lah kadang-kadang tu tersembui keluar. Itu hak tersembui itu mata buaya. Nabi kata inna ruha iza qubida ay kharaja tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya roh ketika digenggam, maksudnya ketika dikeluarkan daripada jasad itu, maka tabi'ahul basar, akan diikuti oleh penglihatan. Jadi tutuplah mata tu, kelopak mata tu bagi tu tutup. Sebab apa? Nampak buruk sangat. Tapi kalau tak tutup pun tak apa. Tapi inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Sampai ke mati pun ada dia punya pengurusan dia, ilmu dia. Okey. Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW ketika melawat jenazah Abu Salamah yang matanya terbuka, ditutupkan matanya, kemudian Nabi bersabda dengan apa yang telah saya bacakan tadi. Ya, sesungguhnya roh ketika digenggam, yakni keluar, diikuti oleh penglihatan. Dah tahu dah kan? Mati, mata terbuka, kita tutup. Bila Nabi suruh ni, dah tentu ada sebab dia. Dan tentu ada dia punya adab tertibnya. Apa doa yang nak dibaca? Kita tak rajin lah nak baca doa ni, sebab jarang-jarang berhadapan dengan kematian. Doa yang kita duk hafal ialah doa penerang hati, kan? Sebab itulah sekali-sekala kita kena ambil juga ilmu-ilmu ni. Okey, ketika menutup matanya, disunatkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, kita tutup mata dia. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Ditakdirkan berlaku kematian, tak ingat lagi hak kita hafal, hak nak hafal ni, sekurang-kurangnya Bismillah.
tutup mata dia dengan bismillah. Itu kira hak biasalah yang kita buat. Tak payahlah duk baca doa pengasih ke, doa itu, doa ini, doa turun hujan ke, doa tangkap ulang ke. Hak Nabi ajar ni simple saja. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Okey, itu yang pertama. Mana ada anak-anak muda ni, kalau pak hang mati besok, ini hang nak kena buat ni. Itu dia. Ya. Yang kedua, mengikat kedua dagunya dengan kain yang lebar yang meliputi keduanya ke atas kepala, supaya apa ni? Ikat dagu ni sampai atas kepala ni, ikat dagu dia supaya mulut dia tertutup. Sebab rahang ni kebiasaannya dia akan terbuka. Kalau kita tak tutup dia akan terbuka. Dah kalau terbuka, biar pergi dia lah. Tak elok lah. Ya, jenazah ni dia nak kena kita uruskan dengan baik. Nanti kot masuk lipan bara ke apa pula, senduk pula dalam mulut dia, payah pula. Itu saja tujuan dia. Bagi dia handsome lah sikit, tutup mulut dia. Okey. Antaranya lagi, menanggalkan seluruh bajunya, kemudian menutupi seluruh badannya dengan kain, dan menjadikan kedua hujung kain itu dilipat di bawah kepala dan di bawah dan ke bawah kedua kaki, dan di atas perutnya. Nampak apa atas perut ni? Diletakkan sesuatu yang sederhana berat dia. Umpamanya, ya, kita ambil lah apa-apa yang agak berat sikit, letak atas perut tu. Sebab apa? Wahai anak muda, tak ada anak muda sini ya. Sebab perut tu saat lagi dia kembung, dia berpuih. Jadi letaklah benda yang berat, ambil buku 2-3 buah, letak sekejap saja lah, jangan letak lama sangat. Tak bagi dikempeh balik perut tu. Letak batu pengiling boleh lah? Boleh lah batu pengiling, tapi melampau lah tu. Itu kurang ajar. Kalau lesung batu je mana? Tak ada, pernah letak pergi. Lesung batu tu ada obat sampai atas tu, sekali lagi pakai colek ni pula. Okey. Seterusnya lagi, meletakkan mayat di atas tempat yang tinggi daripada lantai. Jangan letak atas lantai. Carilah alas, katil ke, ya, biasa atas katil lah, yang lebih tinggi daripada lantai tadi, dan dihadapkan ke arah kiblat. Dan yang nak buat semua ni siapa? Yang nak mengurus jenazah yang baru meninggal ni, baru mengembuskan nafas terakhir ni, orang yang paling mesra dengan si mati. Janganlah pula kita tak tahu, anak-anak kita tak tahu, nanti dia telefon lah, cleaner mana-mana kan, Indun kat Bangla, mai tolong tengok saya tak kena apa-apa. Itu kita tak nak. Jadi kita kena ngajar dia orang daripada awal lagi. Okey, seterusnya pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ni banyak perbincangan dia. Jadi saya rasa kita ambil masa yang sesuai lah untuk kita nak bincangkan pengurusan jenazah ni. Bermula dengan memandikan jenazah, mengkafankan, menyembahyangkan, dan mengkebumikannya. Jadi empat ni sangat penting dalam pengurusan jenazah. Pertama, mandikan jenazah. Yang kedua, kafankan jenazah. Nak kafan pun kena belajar.
Kalau surau buat pengurusan jenazah, hantar anak kita. Kalau boleh bagi anak kita jadi model jenazah, ambil kau. Supaya iyalah kita ada khairat kat sini, kita ada tim pengurusan jenazah, tapi seboleh mungkin biarlah bersama dengan tim pengurusan jenazah itu ada waris kita, ada anak-anak kita, ya. Macam mana nak kafankan? Nak kafankan pun kena kafan dengan baik-baik. Sebab apa? Sebab di alam kubur sana mereka saling ziarah menziarahi. Masing-masing berbangga dengan pakaian dia. Ya, kau jenama apa? Aku Adidas. Lebih kurang begitulah. Ya, bukanlah makna jenama begitu, tapi masing-masing dia macam, yalah, orang mati ni apa lagi ni nak berbangga bila dia bertemu sesama dia. Kain kapan aja lah, kan? Jadi nak kafankan dia dengan cara yang sebaiknya. Kemudian menyembahyangkannya. Kita solat jenazah. Nanti insya-Allah dalam pertemuan akan kita akan lihat semua ni. Dan yang keempat, mengkebumikannya, ya, mengkebumikannya, masukkan jenazah tadi dalam kubur. Ya, anak jantan lah, anak perempuan tak boleh. Saya pernah tengok anak perempuan, dia anak perempuan semua. Dia kata bapak kami dah wasiat, kalau dia mati kami yang uruskan. Kena pula ustaz kebetulan dia bertugas hari itu tak dan nak menadah kitab. Dia kata marilah. Jadi anak-anak perempuan lah uruskan jenazah masuk dalam liang lahat apa semua tu. Dia pun nak kena ada ilmunya juga. Okey. Kemudian nanti kita akan tengok masalah kubur dan ziarah. Jadi tajuk ni tajuk yang sangat penting. Kalau boleh jangan kita miss lah tajuk ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dah waktu solat. Belum lagi. Tunggulah sekejap ya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan solat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.